Kebangkitan manusia ditelan ombak tsunami mencecah kelajuan 800 km sejam. Malapetaka gegaran kuat 7.2 magnitud mengubah nasib dengan sekelip mata. Lebih 2,000 menjadi korban. Derita perpisahan memberi kesan sangat mendalam. Dan Indonesia sekali lagi diuji. Tragedi menimpa pesawat Lion Air JT610 menggemparkan dunia. Laut Jawa menjadi saksi bersemadinya 189 penumpang dan anak kapal meninggalkan luka kepada waris mangsa. Tangisan kerinduan, penantian insan yang tersayang disulami kabar duka, hanya keredaan mengubat erti takdir yang pergi tak kembali. September, wilayah tengah Indonesia digegarkan gempa bumi kuat pada kedalaman 10 km. Amaran awal tidak mampu menghalang kuasa penciptanya menggoncang bumi disusuli tsunami mencecah ketinggian 6 meter. Detik hitam dialami bumi Sulawesi dengan kesan paling buruk Palu yang turut memberi kesan kepada penduduk Donggala dan Mamuju. Fenomena likuifaksi atau pencairan tanah menenggelamkan kawasan perkampungan Petobo, Palu dengan lebih 1,000 penduduk terbenam dalam tanah. Saksi yang menyifatkan kejadian tersebut seakan lumpur bergulung. Melihat pergerakan tanah mengalihkan kediaman sebelum mendap kira-kira 700 meter dari tapak asalnya. Mayat bergelimpangan atas jalan raya. Terdapat juga mangsa yang maut di 4 runtuhan. Lebih 2,000 kematian direkodkan. Darurat selama 14 hari diisytiharkan di tengah Sulawesi mulai 28 September hingga 11 Oktober sebelum dilanjutkan 14 hari sehingga 26 Oktober. 11 Oktober, Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan BNPB mengumumkan operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi dan tsunami ditamatkan. Keputusan dibuat dengan pertimbangan perubatan, psikologi, sosial dan agama. Kawasan yang mayat mangsa tidak boleh dikeluarkan didirikan tugu peringatan. Tiada lagi sahabatku, tiada lagi istriku. Tunggu aku di syurga. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Dugaan terus menimpa Indonesia. Berdepan satu lagi amukan tsunami. Vokalis kumpulan Seventeen, Ivan, bukan sahaja kehilangan 3 anggota kumpulannya, malah isteri tercinta turut pergi buat selamanya. Tenang ya, sama-sama kita sekali lagi. Bismillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kemarin engkau masih ada di sini. Lagu Kemarin ciptaan Herman, salah seorang yang terbunuh, seakan duka buat Ivan mengamati liriknya. Ivan terselamat selepas berpaut pada kotak ketika bencana tsunami menenggelamkan persembahan Seventeen di Tanjung Lesung Beach Resort. Kesemua anggota kumpulan Seventeen dan isteri Ivan selamat dikebumikan. Dunia meratapi kesedihan penduduk Selat Sunda. Letusan gunung berapi Anak Krakatau pencetus kepada berlakunya ombak tsunami mencecah ketinggian 5 meter. Lebih 420 terkorban.
1,500 orang cedera. Wartawan kami, Hamdi Fahmi Muhammad Zaki, turut menyelami kesan kemusnahan akibat gelombang besar tsunami itu. Beginilah kemusnahan yang berlaku di kawasan perkampungan nelayan di Sumur, Pandeglang, Indonesia. Majoriti penduduk di sini tinggal sehelai sepinggang selepas bencana alam yang menimpa. Semoga kesemua mereka tabah menghadapi dugaan dan bangkit dengan lebih kuat untuk menghadapi hari-hari mendatang. Amaran tahap merah Gunung Berapi Anak Krakatau meletakkan penduduk dalam keadaan berjaga-jaga gelombang tsunami kedua. Tatkala keadaan reda, masih belum pasti adakah malapetaka itu sudah berakhir. Ketika luka belum terubat, Indonesia sekali lagi diuji sebulan kemudian. Pesawat Lion Air JT610 terhempas di Laut Jawa pada 29 Oktober. Juruterbang Boeing 737 MAX 8 itu cuba berpatah balik ke Jakarta sejurus berlepas dari lapangan terbang Soekarno-Hatta menuju ke Pangkal Pinang pada jam 6.20 pagi. Namun, pada jam 6.33 pagi, pengawal trafik udara terputus hubungan dengan penerbangan JT610 sebelum disahkan terhempas di perairan Karawang. Sepihan pesawat ditemui bertaburan atas permukaan laut dalam radius 250 meter termasuk pakaian, beg pakaian, kasut, telefon bimbit serta barangan peribadi lain. Pesawat membawa 189 penumpang dan anak kapal itu dilaporkan menjunam ke dasar laut pada kelajuan dipercayai sehingga mencecah 965 km sejam. Luka turut dirasai pasukan penyelamat apabila kehilangan seorang penyelam berpengalaman, Syarul Anto, yang mengalami peningkatan gelembung nitrogen dalam badan sewaktu melakukan selaman atau decompression sickness. Siasatan mendapati pesawat tersebut berdepan masalah penunjuk aras kelajuan dan pengesan angle of attack atau AOA yang berfungsi sebagai pengukur sudut pesawat terhadap aliran udara. Pesawat itu pernah beberapa kali mengalami masalah teknikal, termasuk sewaktu penerbangan dari Bali ke Jakarta sehari sebelum nahas berlaku. Ekoran situasi berkenaan, Kementerian Pengangkutan Indonesia memecat pengarah teknikal penerbangan Lion Air dan sebilangan juruteknik. Selain mengarahkan semua pesawat Boeing 737 MAX 8 diperiksa menerusi ujian khas kelayakan terbang. 10 November, operasi mencari mangsa nahas pesawat Lion Air ditamatkan. Kira-kira 125 mangsa sudah dikenal pasti menerusi beberapa ujian dilakukan terhadap bahagian tubuh yang dikumpul dalam 200 beg mayat. Ia menyaksikan identiti 89 lelaki dan 36 wanita termasuk 2 warga negara asing iaitu seorang warga Itali serta India yang juga juruterbang pesawat berkenaan. Operasi menyelamat yang dianggap misi mustahil di dunia membabitkan 90 penyelam profesional. Selama 17 hari, dunia terarah kepada usaha membawa keluar 12 pemain bola sepak bawah 16 tahun pasukan Wild Boss serta jurulatih mereka berusia 25 tahun yang terperangkap dalam Gua Tam Luang di utara Thailand kerana kenaikan paras air selepas hujan lebat. 10 hari terperangkap sebelum mereka ditemukan oleh 2 penyelam dari Britain pada 2 Julai lalu. Semua mangsa berlindung di tebing berlumpur yang dikelilingi air sejauh lebih 4 km ke dalam gua. Air stalaktit menjadi minuman 12 pemain itu dan jurulatih pasukan Kapol Chantawong. Mangsa dibawa menggunakan pengusung seorang demi seorang oleh pasukan penyelam tentera laut SEAL Thailand serta penyelam antarabangsa. Setiap operasi menyelam mengambil masa kira-kira 10 jam. Semua mangsa selamat, tetapi seorang bekas penyelam SEAL Thailand Saman Kunan, 38 tahun, mati lemah sewaktu operasi menghantar bantuan oksigen ke dalam gua kerana bekalan oksigennya tidak mencukupi sewaktu berpatah balik. Insiden berkenaan pengalaman yang sangat diingati kerana selepas kegetiran itu, mereka ke Old Trafford menjadi tetamu istimewa kelab Manchester United. Pembunuhan berprofil tinggi. 2 Oktober lalu, kali terakhir kelibat wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi memasuki bangunan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki bagi mendapatkan dokumen untuk perkahwinannya. Namun, Khashoggi tidak muncul selepas beberapa jam sebelum tunangnya Hatice Cengiz yang menunggu di luar konsulat memaklumkan kepada pihak berkuasa Turki. Selepas beberapa minggu Arab Saudi menafikan kehilangan serta pembunuhan Khashoggi, Riyadh akhirnya mengakui wartawan berusia 59 tahun itu terbunuh dalam satu pergaduhan dalam konsulat terbabit.
akhbar Turki Haberler melaporkan beberapa anggota badan dipercayai mayat Khashoggi ditemukan dalam perigi yang terletak di tingkat bawah konsulat tersebut. Timbul juga laporan yang mayat Khashoggi dilupuskan dalam larutan asid selepas dibunuh dan tubuhnya dikerat-kerat sebelum membuang larutan berkenaan. Rakaman audio insiden berkenaan turut diperoleh penerusi Apple Watch yang dipakai Khashoggi. Mendedahkan dia diseksa termasuk jarinya dipotong sebelum dipenggal. Kerajaan Turki berkata pihak polis percaya Khashoggi dibunuh oleh kumpulan 15 warga Arab Saudi yang dihantar khas ke Istanbul. Seorang daripada ahli kumpulan itu menyamar sebagai Khashoggi. Kononnya untuk mengaburi rakaman CCTV bagi membuktikan wartawan itu keluar dari konsulat terbabit seperti didakwa Riyadh. Khashoggi meninggalkan Arab Saudi tahun lalu susulan bimbang hukuman yang akan diterimanya berhubung kritikan terhadap dasar Arab Saudi berkaitan Perang Yaman dan tindakan keras ke atas pembelot. Selain menulis kolom khas untuk akhbar Washington Post, 5 pegawai Arab Saudi yang terlibat berdepan hukuman mati. Putera mahkota Putera Mohammed Salman dilepaskan. Pihak pejabat pendakwa raya Istanbul dilaporkan percaya pembantu Putera Mohammed, Saud Al-Qahtani dan Jeneral Ahmad Al-Asiri yang berkhidmat sebagai ketua bisikan asing antara perancang pembunuhan Khashoggi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali mengatakan beliau tidak akan membiarkan kes itu. Garisan pemisah merentasi sejarah. Dua buah negara bersaudara, Korea Utara, Korea Selatan, mencari titik damai setelah sekian lama berseteru. Jam 9.30 pagi waktu tempatan 27 April 2018, Kim Jong-un menjadi pemimpin Pyongyang pertama menjejakkan kaki di Korea Selatan. Panmunjom mengisi 1001 makna penyatuan musuh kebencian sejak terpisah selepas berakhirnya Perang Korea pada 1953. Dan dunia turut menjadi saksi pertemuan bersejarah Trump Jong-un di Singapura meredakan ketegangan Perang Dingin beberapa dekad. Pertemuan bersejarah yang dianggap sebagai tonggak baru untuk kemakmuran ialah di saat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengadakan perjumpaan di zon bebas tentera DMZ di sempadan Panmunjom, Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan secara rasmi menyatakan permusuhan selama 65 tahun berakhir. Begitu juga ikrar mengakhiri program nuklear di semenanjung Korea termasuk janji disuarakan oleh Jong-un. Dunia turut tertumpu kepada satu lagi pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Jong-un yang pernah digelar oleh Trump sebagai lelaki gila senjata nuklear. Trump bersua muka dengan pemimpin Pyongyang itu di Singapura dan ia dirakamkan oleh lebih 2,500 wartawan dari seluruh dunia. Sekaligus kedua-dua musuh tradisi itu sepakat melupakan kisah silam. Ia membuka laluan kepada jalinan hubungan baik termasuk usaha gencatan senjata nuklear. Mekanisme keamanan kekal dan berpanjangan di semenanjung Korea. Itu menjadi titik mula perubahan besar Amerika-Korea Utara. Ada baik, ada buruk. Dalam gurau ada kesannya. Kita imbau semula antara trend 2018 yang pasti tidak dapat dilupakan. Circle Challenge se-Uzairi. Kiki Challenge. Laju je lah. Day Challenge. Lapar. Parodi Lapa Cendol. Kesian dia, muka polo-polo merah-merah. You can count on me.
Paredi dagu atas tangan. Here we go, Vardan. Here goes nothing. Gurauan halimunan. Sini kawentas. Era. I'm sorry, got it. You got it, let me see. Oh my God. Allah. Serbu arang gigi di herbs. Paredi serbu arang gigi di Herbs. Serbu arang gigi di Herbs 2 kali sehari. Serbu arang gigi di Herbs. Serbu arang gigi di herbs. 2 kali sehari. Gigi tunjuk. Serbu arang gigi di herbs. TikTok. Scooby-Doo papa. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Memang cantik, ku tahu diriku paling menarik. Andre wandadung ide nila, Indra wandadung ade nila. Nyawa dipertaruhkan, pengorbanan perwira negara. Jasamu terpahat dalam imbauan.